Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Hakimi bin Tuan Zainal Abidin. Nombor matrik 071773. Saya dari Diploma Al-Quran dan Sunnah Set 4. Tujuan saya buat video ini adalah bagi menyiapkan tugasan subjek Fiqh Sirah Al-Nabawiyah yang diajar oleh Ustazah Siti Nakiah binti Mansur. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membuat satu video berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad SAW berkait dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi pada suatu hari ketika Nabi SAW berada di sebuah tempat yang bernama Al-Hijr, Nabi SAW telah berjumpa dengan Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS telah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke sumur Zamzam yang terletak tidak jauh dari kota Mekah. Di situ Malaikat Jibril AS telah membelah dada Nabi Muhammad SAW buat kali yang kedua. Bagaimana kita tahu, Malaikat Jibril AS telah pernah membelah dada Nabi Muhammad SAW buat pertama kali ketika Nabi SAW berusia 4 tahun. Manakala kali yang kedua ini, tujuan Malaikat Jibril AS membelah dada baginda adalah sebagai persiapan untuk Nabi SAW naik berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah solat di Sidratul Muntaha. Jadi setelah Nabi SAW sedar daripada peristiwa belahan dada baginda oleh Malaikat Jibril AS, baginda melihat bahawa ada seekor binatang yang seakan-akan kuda, iaitu bernama Al-Buraq. Al-Buraq ini adalah seekor binatang tunggangan khusus untuk baginda SAW untuk menempuh perjalanan Isra' dan Mi'raj, yang mana buraq ini telah dilengkapi dengan tali kengkang dan juga pelana. Jadi kecepatan buraq ini adalah sejauh mata memandang. Bila Nabi Muhammad SAW ingin menaiki buraq ini, buraq menggelepar. Kerana buraq ini adalah haiwan yang sangat taat kepada perintah Allah SWT, yang mana dia tidak akan memberikan mana-mana orang yang menungganginya melainkan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada peristiwa itu, maka Malaikat Jibril pun membisikkan kepada buraq bahawa, wahai buraq, adakah kamu tahu siapakah manusia yang akan menaikimu ini? Maka pendek kata, Malaikat Jibril AS pun memberitahu kepada buraq bahawa yang akan menaiki kamu ini adalah Rasulullah SAW. Mendengar perkataan Jibril AS itu, maka buraq pun terus tenang dan membiarkan Nabi Muhammad SAW menaikinya. Habis solat 2 rakaat, maka baginda didatangi oleh Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril dia bawa 2 gelas minuman. Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi khamar. Maka Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, antara 2 gelas ni, pilihlah yang mana satu. Maka baginda pun pilih yang gelas yang berisi susu. Maka Malaikat Jibril AS pun berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menggunakan buraq ini bagi menempuh perjalanan dari Masjidil Haram
menuju ke Masjid Al-Aqsa, yang mana kecepatan buruk ini adalah sejauh mata memandang. Pada riwayatnya, perjalanan dari Masjid Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa makan masa yang sangat lama pada logik akalnya. Tapi ini adalah suatu mukjizat Allah Taala pada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Nabi Muhammad SAW ni sampai di Masjid Al-Aqsa, baginda pun mengikat buruk ini di sebuah tiang besi, dan baginda terus masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk solat sunat 2 rakaat. Jadi bila Nabi SAW tiba di Sidratul Muntaha, baginda telah berjumpa dengan Allah SWT. Tapi kita kena faham bahawa perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT ini bukan secara bersemuka, tapi dengan satu keadaan yang tidak dapat terang dengan terperinci. Di situ Nabi SAW telah terima suatu perintah, yakni kewajipan solat 50 waktu. Lepas Nabi dapat perintah tu, maka Nabi pun turun ke langit ketujuh. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, dia tanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu?" Nabi SAW pun jawab, "Sesungguhnya Allah telah perintahkan aku dan pada umat aku sembahyang 50 waktu." Nabi Musa bila dia dengar macam tu, Nabi Musa pun berkata, "Wahai Muhammad, pergilah berjumpa semula dengan Allah, kerana aku yakin bahawa umatmu tidak akan mampu sembahyang 50 waktu." Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW pun berjumpa semula dengan Allah bagi mengurangkan kadar dengan solat sebanyak 5 waktu. Baginda pun turun berjumpa semula dengan Nabi Musa AS. Mendengar ucapan Nabi SAW yang telah menggunakan 5 waktu solat daripada 50 waktu, Nabi Musa AS tetap berkata seperti awal, yakni umatmu tidak akan mampu. Banyak kata, setelah beberapa kali Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Taala, akhirnya sembahyang yang asalnya 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Jadi untuk kali terakhirnya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa AS tetap berkata, "Wahai Muhammad, walaupun 5 solat sehari, aku sangat yakin bahawa umatmu juga tidak akan mampu buat." Tapi meski begitu, Nabi SAW rasa sangat malu untuk berjumpa dengan Allah Taala. Setelah beberapa kali Nabi Muhammad SAW berulang kali berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kata ulama, maka dari peristiwa ini, maka tetaplah bahawa sembahyang sehari itu adalah sebanyak 5 waktu sampai akhir zaman dan tidak akan berubah. Sebagai akhir kata, bagi umat Islam, masalah solat ini perlulah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita sibuk macam mana pun, kita tetap perlulah solat. Sembahyang ini perlulah kita laksanakan selagi mana kita bernafas, kita sedar. Dan dengan sembahyang ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin setakat itu saja daripada saya berkenaan kisah Isra Mi'raj.